Memandangkan penceramah jemputan kita sudah masuk, moleklah kiranya kita memulakan program kita pada pagi ini. Izinkan saya untuk membuka bicara pada hari ini. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan program pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bagi membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, terima kasih dan selamat datang ke program Sembang Sihat Isu Obesiti. Yang dihormati Saudari Ifah Farzana binti Muhammad Fawaid selaku penceramah kita pada hari ini dan seterusnya yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pihak kami amat mengalu-alukan kebersamaan anda dalam perkongsian pada hari ini. Saya, Siti Nurhanani binti Mazlan, merupakan pengacara majlis bagi program Sembang Sihat Isu Obesiti pada pagi ini. Alhamdulillah dapat juga kita bertemu secara maya pada pagi yang berbahagia ini dalam satu perkongsian yang sangat menarik iaitu Sembang Sihat berkaitan isu obesiti. Hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, Saudari Ifah Farzana binti Muhammad Fawaid, berasal dari Selangor dan berumur 23 tahun. Beliau juga merupakan seorang pelajar tahun 5 Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau kini sedang menjalani latihan klinikal di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM. Sidang maya yang dihormati, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Saudari Ifah Farzana untuk menyampaikan ceramah beliau berkaitan isu obesiti. Dipersilakan. Okey, terima kasih Siti Nurhanani selaku pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah diperkenalkan, saya Ifah Farzana, pelajar perubatan tahun 5 Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, hari ini kita sembang-sembang je lah ya, sembang isu obesiti. Tapi izinkan saya share slide. Boleh. Sementara tu boleh berkenalan dengan yang lain. Ni semua dari mana? Okey, kami semua dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Okey. Semester 8, tahun akhir lah. Tahun akhir, okey. Kampus dekat mana? Kampus Dekat Lembah Pantai. Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Okey. Sebelah Dekat mana? Sebelah mana? sebelah UM. Sebelah UM. Sebelah sebelah UM. Okey. Sekejap, macam mana nak share ni? Oh, dia tak boleh share PowerPoint. Dia share ni je window. Boleh. Dekat, kena tekan a window. Share window. Tapi dia keluar window ni je, Google Chrome. Mungkin dalam keadaan PowerPoint tu kena buka kot. Dia tak turun bawah. Okey dah. sorry atas masalah teknikal. Okey. Jadi Tak apa, kita tak apa. punya ni kita nak sembang sihat isu obesiti. Okey, sebelum tu saya dah kenalkan diri, saya Ifah Farzana, pelajar perubatan tahun 5. Jadi boleh nampaklah gambar yang saya letak kat belakang tu pasal obesiti kan. Jadi kita tahu obesiti ni macam kegemukan kan. Jadi boleh nampak macam ada dua kaki tangan hospital tu kena angkat dia sedang sedap-sedap makan kan, minum. Itu kita nak bincang tentang obesiti. Okey, nanti saya cakap ke apa, ada soalan ke tanya je. Sebab kita buat macam tak formal sangat lah kan. Boleh. Okey. So apa yang saya nak cerita hari ni adalah kandungannya adalah pertama kita kena tahu apa itu obesiti. Lepas tu kita tahu kesan obesiti. Lepas tu kenapa orang dapat obesiti. Dan kita yang terbaru ni kita ada agenda nasional Malaysia Sihat. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Baru diperkenalkan tahun lepas 2020.
Dan kenapa kita perlu tahu kenapa perlu ada agenda ni? Macam penting ke kan agenda National Malaysia Sihat ni, dan macam mana langkah nak menangani obesiti. Okey, pertama sekali apa itu obesiti? Okey, obesiti ni kalau kita nak kategorikan ni kita ikut BMI lah. BMI ni kita panggil body mass index ataupun macam kita punya berat dengan bahagi dengan kita punya tinggi kan. Jadi kalau Malaysia punya, kita punya obesiti bila BMI kita 27.5 dan ke atas. Kalau 23 dan ke atas kita panggil berat badan berlebihan je, bukan obesiti. Okay, berat badan berlebihan ni ataupun lebih dikenali juga sebagai overweight lah. So ada beza overweight dengan obesiti. Dan dekat Malaysia ni beza dia untuk overweight ni kita start dengan 23 BMI. Kalau tengok dekat luar negara macam UK ke US ke, diorang tak ambil 23, diorang ambil 25. 23 ni adalah untuk populasi Asia lah, macam Asia, Indonesia, Thailand semua, kita semua ambil 23. Tapi kenapa kita punya yang Asia ni beza kan dengan UK? Kalau nak ikut kan sama je lah kan. Tapi sebab ada kajian dia tunjukkan yang orang Asia ni 23 pun dia dah macam ada potensi, macam mana risiko untuk dapat penyakit. Jadi kat situ kita rendahkan sikit, kita daripada 25 tu kita jadikan 23 dah kira berat badan berlebihan. Okay. Yang nanti boleh tahu kan nak kira BMI semua, berat bahagi dengan tinggi square, kuasa 2. Jadi nanti check BMI kalau dalam kategori ni dan kita kira berat badan berlebihan ataupun obesiti lah. Jadi selain daripada BMI ni, penting juga untuk kita tahu yang boleh membawa risiko kepada penyakit ni kita berdasarkan peratus lemak dalam badan juga. Dan dia ada beza antara lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dia lebih daripada 25%. Kalau perempuan dia lebih sikit 35%. Yalah sebab perempuan lagi banyak lemak kan selalunya. Sebab kita pun ada lagi aset-aset lain kan. Jadi dan yang kedua kita juga perlu tahu ukur lilit pinggang ataupun kita panggil waist circumference. Ukur lilit pinggang lelaki 90 dan ke atas, perempuan 80 dan ke atas. Ni semua dia berisiko untuk mendapat penyakit. Okey, ni semua dia kira sebagai dalam kategori obesiti lah. Obesiti, BMI dan juga peratus lemak badan. Ukur lilit pinggang ni tak dikira obesiti tapi dia dikira obesiti dekat bahagian perut lah. Maksudnya dia kat setengah orang kan dia tempat lain dia kurus tapi dekat bahagian pinggang tu dia besar sikit. Jadi yang tu pun kita kena tengok sama ada yang tu dia akan membawa risiko kepada penyakit. Okey. Jadi lepas tu kita akan pergi kepada penting ke obesiti ni kan. Kenapa? Macam biarlah BMI 27.5. Tapi kesan dia ada banyak. Okey, yang pertama adalah ni kita panggil 3 serangkai. Kan kalau orang-orang selalu cakap ada 3 serangkai ni. Kalau ada satu mesti ada lagi 2, 3. So apa tu? Yang pertama adalah darah tinggi, kedua adalah sakit jantung ataupun kolesterol tinggi dan juga kencing manis. Jadi kalau orang yang ada obesiti ni selalunya dia akan lebih berisiko lah untuk mendapat ni kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. Selain daripada tu, obesiti juga ada risiko lain. Contohnya satu adalah stroke. Jadi macam mana obesiti ni dia boleh jadi stroke? Yang tu sebab obesiti dia pertama sekali dia akan menyebabkan darah tinggi. So bila kita ada darah tinggi dan baru kita akan dapat stroke. Dia selalunya ada kaitan dekat situ. Sebab tu kalau ada obesiti, dia akan darah tinggi, kita kena kawal darah tinggi dia. Biasanya doktor akan selalu check darah tinggi tu sebab kalau tak terkawal dia akan dapat stroke. Okay. Dan yang kedua kencing manis ataupun diabetes. Tu kalau nampak dalam gambar tu, dia punya kaki orang kencing manis lah. Selalunya dia akan hilang dia punya jari. Kenapa dia hilang jari dia semua kan? Sebab kalau ada kencing manis ni dia ada masalah dengan salur darah dia. Macam banyak gula dalam darah. Jadi dia punya salur kita panggil salur darah. Kita panggil salur darah tu lah. Dia akan lambat nak, macam susah nak merebak lah kat anggota yang hujung ni. Lama-lama diorang akan kurang darah dekat situ. So dia senang nak macam sel-sel macam sel-sel dekat situ senang nak mati. Dan yang lagi satu sebab yang kencing manis ni dia juga akan membuatkan kita hilang
dia dirasa dekat hujung kaki lah selalunya. So kalau orang ada kencing manis, dia tak akan rasa, dia macam kurang dia rasa kat kaki. So bila dia langgar apa-apa ke kan, macam dia terjatuh, dia tak perasan yang kaki dia luka. Dan bila dia ada kencing manis, satu dia tak ada rasa dah kan. Lepas tu bila dia tak ada rasa, dia dah luka dan dia punya penyembuhan tu lambat. Jadi dia ada risiko macam luka tu lambat nak sembuh. So lama-lama luka tu ada kuman dekat situ, dia pun tak perasan, lama-lama kuman tu dah makan-makan dan terpaksalah dia potong kaki. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya je, okay. Dan yang ketiga adalah vena varicose ataupun kita panggil varicose vein dalam bahasa Inggeris je, dalam bahasa medical je. Ni adalah macam kalau nampak kat kaki tu dia ada nampak macam urat-urat. Jadi kenapa ada vena varicose ni? Macam kaki tu ada macam salur darah yang nampak obvious lah, nampak macam timbul kan. Sebab kita pertama sekali kita kena tahu kita ada salur darah, kita ada dua, satu arteri, satu vena. Arteri ni yang bawa darah yang ada oksigen daripada jantung dia pergi kat semua badan. Okey. Lepas tu dah pergi kat bawah mestilah nak patah balik kan. Dia kena ada two way, tak boleh one way je. Bila dia dah turun, dia mesti kena ada yang patah balik, masuk balik dekat jantung. Yang patah balik tu adalah vena, kita panggil. So vena ni yang patah balik masuk dekat dalam kita punya jantung, dia akan melawan arus lah. Contoh sebab jantung kita kan dekat atas, dia nak pergi kat kaki, arteri tu akan bawa yang darah oksigen turun bawah, vena akan patah balik ni atas. Okay, so yang vena ni dia melawan arus kat atas, so dia melawan gravity. Tapi bila obesity ni, berat badan kita berlebihan kan, jadi dia akan berat lagi lah ke bawah. So dia punya penolakan tu macam kita panggil resistant lah. Macam mana nak cakap resistant? Susah nak macam perlukan lagi banyak tenaga je nak tolak ke atas sebab nak lawan lagi berat badan dia kan. Macam berat badan ke bawah ikut gravity, vena nak ke atas. Jadi lama-lama vena ni dia dah asyik nak kena bekerja keras, nak kena lawan berat badan, lama-lama dia jadi lemah. Bukan macam lemah, dia jadi kembang. Sebab tu dia akan nampak timbul dekat kaki. Jadi yang ni pun lama-lama dia ada risiko untuk nanti sakit kaki semua tu kalau ada vena ni. Then kalau yang kemudian, kalau ibu mengandung yang ada obesity, anak dia ada risiko untuk mendapat kematian pramatang. Okey. Jadi biasanya kalau ibu mengandung ni, kalau kita kena check kalau dia ada kencing manis. Biasanya doktor akan check selalu kencing manis sebab dia ada risiko dekat bayi tu. Kematian pramatang. Selalunya kalau pramatang ni kita panggil bawah 37 minggu. Sebenarnya bila dia lahir tu, kita panggil tak cukup bulan lah. Kalau cukup bulan tu 37 minggu dia lahir, dah cukup bulan. Kalau awal tu kita panggil pramatang. Dan ada risiko untuk dia kematian pramatang. Maksudnya tak boleh dilahirkan lah sebelum 37 minggu tu. Kalau ibu dia ada kencing manis. Dan ada tekanan darah tinggi. Kemudian kita ada juga sakit sendi atau kita panggil arthritis. Sakit sendi ni ialah sebab obesity ada masalah berat badan yang berlebihan. Jadi bila macam saya cakap tadi, bila ada berat badan berlebihan ni, dia kan dengan gravity so dia akan tarik ke bawah. Jadi kita punya sendi ni kan lagi-lagi dekat lutut lah kan. Lagi banyak tekanan ke bawah disebabkan berat kita. Bila kita jalan tu lagi banyak geseran, lagi banyak. Kalau geser tu tak apa tapi ni ada tekanan lagi. So lagi senang nak dapat kita panggil arthritis ataupun sakit sendi. Dan yang terakhir adalah serangan jantung. Jadi serangan jantung ni sebab apa? Kan? Obesity, banyak lemak pun berkumpul dekat dalam salur darah dalam jantung, lama-lama tersumbat. Macam sinki lah katakan. Kalau sinki kita tersumbat kan, lama-lama air tu bertakung kat situ. Macam jantung kita kena salurkan dekat tempat lain. Tapi dia dah bertakung dekat jantung je. Dia tak pergi kat tempat lain. Dia tak pergi kat kaki, tak pergi kat semua. Lama-lama jantung tu pun sakit lah. Dapatlah serangan jantung, sakit jantung. Okey, setakat ni faham? Okey, faham. Kalau laju sangat bagi tahu lah. Okey. Yang ni sebab saya cuba cari dalam bahasa Melayu tapi agak susahlah sikit kan sebab selalunya medik dalam bahasa Inggeris. Dapat saya terangkan. Jadi kalau kita ada, lepas tu gambar ni untuk tujuan pendidikan je lah Kalau ada yang tak selesa tu,
anggaplah ni untuk pendidikan Okey, jadi bila kita ada kecil manis, kita juga ada risiko untuk dapat kanser. Dan dekat dalam ni saya tunjuk 2 gambar kanser yang paling common ataupun paling banyak terjadi, paling selalu orang dapat kanser ni. Kalau perempuan, yang selalu kita dapat adalah kanser payudara ataupun breast cancer. Kalau untuk lelaki, yang nombor 1 kanser yang selalu ada adalah prostate cancer. Okay, kita pergi dulu dekat kanser payudara. Jadi kalau perempuan yang obes, yang gemuk ni, kegemukan obesity ni, dia ada risiko nak dapat kanser payudara. Jadi macam mana kanser payudara tu, kita tahu sikit lah macam mana sebab untuk tujuan kesedaran juga. Jadi kanser payudara tu bila kita perasan yang kita ada macam biasanya kita ada ketulan lah, kita check kita punya payudara. Kalau lebih baik untuk kita selalu check payudara tu kalau ada ketulan, lepas tu dekat puting tu ada keluar darah ataupun ada perubahan, jadi macam ada kerak-kerak ke, ada macam kulit kering ke kat situ, ataupun ada perubahan warna dekat payudara, ada macam merah ke, macam merah lah, macam kulit tu jadi merah, ataupun ada tak sekata, ada macam lubang-lubang, ataupun ada sakit, payudara sakit. Ni semua mungkin dia ada kanser payudara. Dan salah satu risiko dia adalah obesity, kegemukan. Dan kita kena tahu yang kanser payudara ni selalunya terjadi, dia mula meningkat umur 25 tahun. Jadi sekarang ni yang korang ni semua dah berapa tahun umur? Ada 23, ada 22. Okey. Tak apa. Ifa pun 23. So kita lagi selamat lah kan. So lagi 2 tahun lagi kita kena mula semak lah, selalu check semua Okey. Kemudian kalau untuk lelaki, dia boleh dapat kanser juga. Sebenarnya obesity ni dia memang membawa kepada kanser. Tak kisahlah kanser payudara ke, kanser prostat ke, kanser usus ke, kan. Jadi semua ni disebabkan oleh obesity. Dan apa tu prostat? Mungkin ada yang tak tahu apa tu prostat. Kan dekat lelaki, perempuan tak ada prostat, lelaki je. Kenapa lelaki ada prostat kan? Prostat ni adalah satu organ dalam badan di mana dia akan menghasilkan cecair. Cecair untuk lelaki punya air mani. Kan lelaki ada air mani. So dengan dia punya kita panggil sperm ialah air mani tu. Jadi prostat ni akan mengeluarkan air tu. Nampak tak? Kejap saya. Okey, nampak saya punya arrow ni? Nampak. Okey. Ni kan prostat, yang ini kita panggil seminal vesicle. Ni kita tahu sikit-sikit je lah untuk pengetahuan kan. Seminal vesicle ni akan hasilkan sperm. Sperm tu adalah yang macam cacing-cacing tu kan, macam yang cacing, bukan cacing apa, tadpole lah, macam ni ada yang gerak-gerak tu. Jadi yang seminal vesicle ni dia akan hasilkan tu, dan prostat ni akan hasilkan cecair untuk dia senang nak berenang. Jadi untuk sperm tu senang nak berenang, prostat ni akan hasilkan cecair. Kita panggil air mani. Okey, jadi dekat sini selalunya lelaki akan dapat kanser lah, kanser nombor 1 dalam kalangan lelaki, golongan lelaki. Okey, dan yang bawah ni apa pula? Letak gambar ni kan, obstructed airway, non-obstructed airway. Okey, bila kita ada obesity, kita juga senang nak dapat satu penyakit kita panggil OSA ataupun obstructive sleep apnea. Apa tu kan? Obstructive sleep apnea ni macam ni lah. Bila dia tidur, dia baring, dia punya lidah ni, bukan atas lidah, kat bahagian lidah dengan ni, yang obstructed airway ni, dia senang nak ke belakang. So selalunya kalau orang ada obstructed sleep apnea ni, ataupun OSA ni, dia bila dia tidur dia berdengkur. Tapi tak semua yang berdengkur tu OSA lah. Tapi bila dia salah satu kita panggil yang orang OSA ni, selalunya dia tidur berdengkur. Lepas tu kalau dia tidur berdengkur dan bila dia, sebab kan kita selalu bernafas dari mulut, hidung semua kan, sebab dia obstructed dekat situ, so dia akan tidur kan, bila dia nafas tiba-tiba benda tu tertutup kan, dia akan berhenti bernafas. Dia berhenti,
Lepas tu lama dia berhenti, lepas tu dia akan bernafas balik. So kalau nampak orang tidur macam tu, kena minta dia pergi untuk check lah sama ada dia ada obstructive sleep apnea tu. Yang tu juga risiko dia adalah obesity sebab ada banyak lemak kat situ kan. So bila kita baring, dia akan tertutup, so susah nak bernafas. Dan salah satu kalau orang yang ada OSA ni, bila dia dah tidur, dia bangun, dia tak rasa segar, dia still rasa macam mengantuk kan. Sebab bila dia tidur tu macam tak puas, tak cukup oksigen nak masuk dalam badan dia. Macam orang cakap tidur tak berkualiti lah macam tu. Okay? Okay. Kita dah tahu kesan obesity memang banyak kesan dengan kanser, dengan kecil manis. Dan untuk pengetahuan, kecil manis ni tak ada kita panggil sembuh, tak ada 100% penyembuhan macam satu ubat yang kita boleh terus hilangkan kecil manis. Kecil manis ni kita panggil penyakit kronik lah, maksudnya dia akan berpanjangan lah, tak cakap sampai mati, ialah dia berpanjangan. Dan ubat yang doktor bagi selalunya hanyalah untuk kita mengawal gula tu, tak nak bagi terlalu tinggi. Tapi dia tak boleh nak terus pastikan yang kalau Encik makan ubat ni, lepas tu tak payah makan ubat dah, macam dia akan terus sembuh. Tak, macam ubat memang selalu hanya untuk mengawal gula. Dia tak ada macam 100% penyembuhan lah ubat setakat ni. Okay. Kan kita dah tahu obesiti ni banyak kesan, tapi kenapa masih ada orang yang obes? Okay, pertama sekali kita tengok adalah faktor genetik. Ada juga faktor genetik kat mana keluarga dia memang dah semua keluarga dia boleh katakan semuanya obesiti lah, semuanya ada kegemukan. Okay, ada faktor genetik. Tapi ada juga yang cakap sebab mungkin keluarga dia tu ialah sebab dah tinggal sekali, jadi ada juga kita panggil gaya hidup yang sama. Jadi tak semestinya sebabkan genetik, mungkin sebab dia memang ada gaya hidup yang sama. Yelah kalau makan sekali kan makan dengan keluarga semua. Jadi kalau seorang makan yang tak sihat, yang lain mungkin kita makan sekali boleh disebabkan oleh gaya hidup, bukan sebab genetik. Okay. Yang kedua adalah ubat-ubatan juga. Okay. Ubat-ubatan, ada ubat yang macam pil perancang, ataupun pil perancang lah, yang pil 21 hari tu, pil kecil-kecil tu yang kita makan untuk kita tak nak mengandung. Pil ni dia boleh juga ada kesan dia di mana kita akan menaikkan selera kita nak makan dan menyebabkan kita ada obesity. Macam meningkatkan risiko untuk kita gemuk lah bila kita dah makan makanan, meningkatkan kita punya selera makan. Itu salah satu contoh dia. Dan yang ketiga adalah pola makanan berlebihan. Makanan yang tidak sihat, kan kita tahu makanan tak sihat, makanan segera, fast food, burger, McDonald, KFC, makanan berminyak, ni semua juga punca kegemukan. Dan faktor persekitaran. Ni macam saya cakap tadi lah, macam satu keluarga semua makan yang sedap-sedap kan, makan McD, hari-hari nak makan McD, jadi kita pun faktor tu buatkan kita cenderung lagi lah untuk mendapat obesity. Dan pengaruh emosional. Kenapa pula pengaruh emosional boleh pula buat kegemukan? Sebab lain orang kan lain cara dia tangani emosi. Dan setengah orang kalau dia emosi je, dia macam marah, dia macam sedih ke, dia akan makan. Macam ada certain orang dia akan tidur. Tidur je, dia macam stres ke apa, dia tidur je. Jadi kalau tidur, kurang aktiviti, maka dia akan membawa kepada kegemukan. Dan yang terakhir adalah kurang bersukan. Jadi sebenarnya senang je. Kalau saya nak cakap punca obesity ni, satu benda yang masuk, satu benda yang keluar. Kalau banyak benda yang masuk tapi tak banyak benda yang keluar, benda tu dia terkumpul lah dalam badan kita kan. Dari segi makanan dan juga dari segi bersukan, dari segi aktiviti yang kita buat. Kita guna balik tenaga yang kita dah makan tu. Okay. Jadi selain daripada tu, apa lagi punca obesity? Okay, ni yang dekat belah kiri ni nampak symptom of Cushing syndrome. Okay. Kalau kita nak tahu, ada satu penyakit kita panggil sebagai Cushing syndrome kita panggil. Jadi Cushing ni apa benda kan? Maksudnya saya nak cerita dekat sini, obesity boleh juga disebabkan oleh penyakit yang orang tu ada. Kan? Bukan dia dah jaga makan, dia dah jaga, dah banyak bersenam, tapi dia masih juga gemuk. Kenapa kan? So mungkin dia ada penyakit ni, Cushing syndrome. Cushing ni adalah, kita ada buah pinggang kan. Dan dekat buah pinggang kita, ada atas tu kita panggil adrenal gland ataupun kelenjar adrenal.
kelenjar adrenal ni dia yang hasilkan kita punya hormon lah. Hormon semua, bukan semua lah, ada certain hormon yang dihasilkan melalui kelenjar adrenal ni. Dan kelenjar ni salah satu hormon yang dihasilkan adalah kita panggil kortisol. Okay, kita belajar sikit lah term-term ni kan, bagi kita ada pengetahuan sikit semua. Kortisol ni, bila ada hormon ni, kortisol ni dia akan, dia macam hormon yang boleh menggemukkan lah. Sebab tu kalau ada orang Cushing ni, bila dia ambil, dia biasanya sebab ada, bukan salah dia tapi sebab kortisol tu tinggi dalam badan, sebab ada masalah dengan kelenjar adrenal, dia akan ada obesity ataupun kegemukan. Okay. Dan yang belah kanan ni, kita adalah tak kena salah satu kelenjar lain adalah kita panggil thyroid. Thyroid ni dekat leher kita. Okay, thyroid ni juga dia ada keluarkan hormon. Ni semua penyakit ni selalunya disebabkan oleh hormon lah, hormon dalam badan yang buatkan kita ada obesity. Thyroid ni bila dia bengkak ataupun kita panggil goiter, dia akan buatkan penyakit kita panggil satu hypothyroid. Dia ada hypo yang rendah, maksudnya thyroid, hormon thyroid tu dia rendah, ataupun hyper. Hyper tu maksudnya dia tinggi. Okay. Kalau orang hypo maksudnya thyroid dia rendah, sebab thyroid ni dia macam untuk kita punya metabolism. Tahu tak metabolism tu macam kita punya, macam badan kita nak guna tenaga lah. Jadi bila hypothyroid maksudnya rendah hormon yang nak guna tenaga tu, so tenaga tak digunakan, maka akan membuatkan kita obesity. Jadi terbalik, kalau hyper, dia ada banyak hormon tu, so maksudnya badan dia lagi cepat nak guna tenaga, guna, dia akan kurus. Tapi kalau yang hypo, dia kurang hormon ni, dia akan obes, dia akan gemuk. Okay. Okay, dan kita dah tahu kenapa orang gemuk dan kesan dia semua, dan apa yang Malaysia buat. Sebab kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia pun tahu obesity ni memang satu penyakit kan, penyakit yang bukanlah penyakit, sekarang dia kira penyakit lah, penyakit yang membawa kepada risiko penyakit lain. Dia kalau penyakit saja tak apa, dia membawa kepada risiko penyakit lain. Jadi kerajaan pun mengambil inisiatif membuat kita panggil Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS. So ANMS ni adalah pakej sihat sepanjang hayat bagi manfaat rakyat melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong hidup sihat. Jadi dia ada dua komponen nak kita nampak kat situ. Satu, dia nak budayakan hidup sihat, kan, nak ubahkan hidup sihat, dan juga kelestarian persekitaran. Jadi kita dah tahu salah satu punca obesity adalah persekitaran kita, kan. Jadi kita nak budayakan hidup sihat dan juga kita nak lestarikan persekitaran supaya kita hidup sihat. Okey. Tapi dalam ANMS ni dia bukan hanya kepada obesity ataupun dari segi kegemukan. Dalam ANMS ni dia juga nak dia lebih kepada amalan hidup sihat. Contohnya makan secara sihat dan selamat, tak merokok, minda sihat, hidup aktif, serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Maksudnya dia bukan dari segi makan saja, tapi dari segi kesihatan secara seluruhnya lah. Okay, dari segi merokok dan lain-lain. Okay, kita kena tahu agenda Malaysia Sihat ni, dia ada 4 teras. Teras yang pertama adalah mempromosikan pembudayaan hidup sihat. Kan, dia untuk memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Ni kat mana yang kementerian semua bagi tahulah macam kita buat sembang-sembang ni, isu sihat ni untuk tambahkan literasi ataupun pengetahuan rakyat tentang kesihatan. Macam mana hidup sihat. Okay, yang teras kedua, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Yang ini adalah fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Okay, yang ketiga adalah kawalan kesihatan diri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kediri untuk pencegahan penyakit. Ini untuk dia nak kita panggil, kita bagi tanggungjawab tu kepada rakyat untuk dia menjaga kesihatan diri sendiri. Masa kita panggil macam empowerment lah macam mana. Macam mana bagi tanggungjawab, macam rakyat ni rasa bertanggungjawab untuk diri dia, kawalan kesihatan kediri. Dan yang terakhir adalah kebersihan persekitaran.
memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Ni salah satu, ni semua tempat teras dalam agenda nasional Malaysia Sihat. Okay, dan dalam agenda nasional Malaysia Sihat ni, dia berterusan selama 10 tahun tau. Dia 10 tahun, dia start daripada tahun lepas, 2020, kita nampak ni fasa pertama. Kita masih lagi dekat fasa pertama, dia start 2020 sampai 2022. Then dia akan ada 4 fasa, berakhir sampai 2030 lah. Dia ada 2 penggal, satu apa ni? Kita masih dekat penggal pertama, fasa pertama lah. Okey. Dan ini semua inisiatif kerajaan untuk membudayakan hidup sihat. Jadi kenapa kerajaan nak buat agenda ni? Kan? Yang saya cakap tadi sebab kan nampaknya dekat Sinar Harian pun dah bagi tahu 4 Disember. Malaysia 17 April dah 2 tahun dah. Malaysia kedua tertinggi obesiti kanak-kanak. Selepas mana tu Brunei. Brunei yang nombor 1, kita nombor 2. Bagus kan top 3. Tapi top 3 dalam kegemukan. Jadi yang tu macam membahayakan. Sebab dari segi kanak-kanak pun dah banyak yang obes. Banyak dah gemuk. Yang kedua, dari segi orang dewasa pun 1 daripada 2 orang dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan. Maksudnya sekarang dalam webinar ni berapa orang? Berapa orang dalam webinar? Sekarang ke? 14. 14. 14. Dia kata 1 daripada 2, betul ke? 7 orang dalam ni ada obes, berat badan berlebihan. Daripada statistik ni tunjuk tu lah 1 daripada 2. Dan 1 daripada 2 dewasa di Malaysia adalah dalam kategori obesity abdomen. Abdomen tu perut, jadi obesity dia kat perut. Sebab tu saya cakap tadi, salah satu komponen yang kita perlu tengok juga dari segi obesity ni bukan hanya BMI, tapi ukur lilit pinggang. Okey. Jadi, lepas kita dah tahu apa obesity ni, kesan dia, pentingnya, kita dah tahu kerajaan buat. Tapi takkanlah kerajaan je nak buat agenda ni semua kan. Apa pula agenda kita sebagai rakyat kan, maksudnya sebagai individu lah. So apa yang kita boleh lakukan, makan makanan sihat dan seimbang. Macam suku-suku separuh, suku karbohidrat macam nasi dan suku protein ayam dan separuh sayur ataupun buah. Suku-suku separuh makan sihat. Dan yang kedua, aktif secara fizikal. Bersenam dan elak minuman beralkohol, berhenti merokok dan urus tekanan dengan baik. Tekanan macam tadi kita dah tengok, punca obesiti juga adalah emosi kan, pengaruh emosi. So kita kena uruskan tekanan dengan baik. Okay, so sebagai penutup, banyak kita cakap ni, sebenarnya untuk obesiti ni senang je. Kita tengok dia macam ni, kita panggil apa, dacing ni bukan gambar logo Barisan Nasional ke apa ni. Inilah untuk tujuan ni. Dia dacing kan. Jadi kalau kita cuma tak nak dia berat sebelah. Kalau dia berat sebelah, tengok makan kan. Sedap makan bergoreng, samyang ke tu. Samyang, Korean fried chicken lagi, telur lagi kan. Dalam dulang makan seorang, sebab dia berat ke sebelah. Tapi dari segi senaman, ringan je. Dia buat senaman ringan. Dia cuma golik-golik atas katil je kan. Jadi dia tak seimbang dacing tu. Jadi bila tak seimbang, ni adalah risiko kepada obesiti. Jadi apa yang kita nak seimbangkan dari segi apa yang kita makan dan juga apa yang tenaga yang kita gunakan. Kalau kita tak gunakan banyak tenaga, tak banyak aktiviti, tak payahlah makan kan. Tak payah makan sikit lah. Lepas tu, tapi kalau kita dah makan banyak, jadi kita pun kenalah bagi banyak keluarkan tenaga. Tu je, sebenarnya senang je nak tangani obesiti ni. Kita cuma perlukan keseimbangan. Keseimbangan antara makan dan aktiviti. Tapi lagi senang lah kita nak cakap kan, tapi nak bersenam tu payah juga kan. Tak payah nak cakap orang, kita sendiri pun kan nak bersenam tu ialah sibuk semua kan. Okey, tu saja tentang obesiti. Ada soalan ke? Sorry, kejap.
Tak jelas. Putus-putus. Betul-betul. Hello? Hello? Okay. Aha. Okay. Jadi kepada para hadirin, kita beralih kepada sesi jawab. Sekiranya terdapat sebarang soalan, anda boleh mengajukan soalan secara soalan di ruangan sembang Google Meet untuk diajukan. Dipersilakan. Kalau nak tanya, boleh tanya terus kepada Sarifah ataupun boleh tulis dekat bahagian chat di bawah. Okay, Fa. Saya Husna. Boleh dengar tak? Dengar. Okey. Berdasarkan apa yang Ifah terangkan tadi, salah satu punca obesiti ni adalah disebabkan oleh makanan segera kan. Jadi kebiasaannya lah kita kan mesti ada keinginan kan untuk ambil makanan segera ni. Jadinya soalan saya, berapakah maksimum pemakanan segera yang boleh kita ambil? Contoh dalam sebulan tu berapa yang kita boleh ambil? Ataupun memang tak boleh makanan segera ni? Terima kasih. Okey, terima kasih Husna atas soalan tu. Okey, sebenarnya dia tak adalah kita nak cakap ada kuota yang kita nak limitkan berapa makanan segera ni semua. Sebab yang macam saya cabutkan tadi, dia semua tentang keseimbangan. Jadi kalau kita makan banyak, kita kena keluarkan banyak. Jadi maksudnya tak ada limit lah, maksudnya tak ada kuota. Kalau sebab setiap orang dia makan banyak-banyak tapi dia pun aktif macam atlet kan. Jadi dia tak ada membawa kepada kegemukan lah, sebab apa yang dia makan tu, kalori dia sama dengan tenaga yang digunakan. Tu je, dia tak ada macam kita nak cakap tak boleh macam sebulan sekali je ataupun sebulan tak boleh lebih dari 5. Tak ada nombor yang kita nak definitif lah, nombor yang kita boleh tetapkan. Dia cakap macam dietitian dah pula. Ifah, okey. Ada lagi satu soalan, boleh ke? Boleh. Kita sembang-sembang. Saya ada juga macam apa? Kenalan kepada kawan mengenai obesiti. Jadi dia beliau telah buat apa? Perubatan sleeve tu. Yang buat pembedahan perut tu ke? Okey. Adakah itu satu rawatan yang kekal boleh kita ambil? Salah satunya untuk kita elakkan obesiti ni. Ataupun selepas kita melakukan rawatan tu, kalau kita still makan banyak pun akan terjadinya balik obesiti tu. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Okey. Jadi tanya tentang kita panggil itulah pembedahan perut tu ataupun kita panggil bariatric surgery kan. Pembedahan bariatric tu dekat perut tu, maknanya dia kecilkan perut tu. Perut kita macam ni kan. Contoh ni perut kita, dia potong, dia kecilkan jadi tinggal ni je perut kita. Jadi ni kalau nak cakap dari segi pencegahan, taklah, sebab selalunya kita buat pembedahan ni kepada orang yang memang dah gemuk. Dia bukan gemuk biasa, dia memang dah gemuk yang, kalau obesiti ni sebenarnya dia ada klasifikasi dia juga. Ada obesiti kelas 1, kelas 2, dia ada kelas 3. Nanti boleh tengok ada yang kelas 3 tu berapa BMI dia, memang dah sampai 40. So yang macam dalam gambar yang saya tunjuk yang pertama sekali, tu kan memang gemuk obes sangat kan. Jadi itu yang macam memang susah dia nak turunkan berat badan, yang tu boleh dapatkan rawatan bariatrik. Tapi dari segi pencegahan memang tak, sebab yang bariatrik ni dia bukan rawatan pertama. Rawatan pertama masih lagi kita akan suruh dia jaga makan, suruh dia bersenam, sebab pembedahan ni bukan tak ada komplikasi. Semua pembedahan ada komplikasi dia. Jadi walaupun dia kurus, tapi kalau dia buat pembedahan tu ada risiko lain. Jadi kita tak nak risiko tu, kita kalau makan dan bersenam lagi kurang risiko. Jadi itu kita akan mula dengan suruh dia makan, sihat, bersenam. So kalau dia tak boleh juga, baru dia boleh buat bariatric surgery. Dan bariatric surgery ni bukan tadi Husna ada tanya juga, dia berkekalan kan. Maksudnya kalau dah buat bariatric ni takkan gemuk dah.
Tapi tak, sebab bariatric ni dia hanya kecilkan perut. Macam mana dia bagi kita kurus? Sebab bila perut kita kecil kan kita cepat kenyang. Kita makan macam cepat penuh lah kan. Kalau kita nak, contoh macam jug dengan cawan, kita nak isi jug kan macam boleh isi banyak air kan, cawan sikit je. Jadi bila dah kecil tu jadi macam cawan je, so kita pun tak makan banyak lah, cepat kenyang. Rasa cepat kenyang, so lama-lama pun kita turun berat badan. Tapi nampak tak dia punya, kita panggil mekanisme dia sama je, dia nak kurangkan pemakanan. Cuma maksudnya bila orang tak ada masalah nak kawal pemakanan, jadi kita kena kawalkan untuk dia dengan kita kecilkan perut dia. Tapi dia masih ada risiko untuk kegemukan. Kalau dia asyik makan je, memanglah dia makan sikit tapi makan, lama-lama dia pun tak, kan, dia masih tak bersenam semua tu, dia boleh juga dia dapat kegemukan. Okey, harap menjawab soalan. Menjawab. Terima kasih Ifa. Sama-sama. Ifa, saya ada soalan. Ya, Izzati. Kenapa orang makan banyak tapi masih kurus? Ada setengah orang macam tu. Kenapa Okey. Macam saya cakap tadi, ada faktor punca, satu faktor genetik kan. Memang ada orang genetik dia macam tu. Bukan genetik lah, maksudnya kita panggil metabolism. Yang dia cakap genetik yang membawa kepada metabolism dia tinggi. Maksudnya dalam badan dia, metabolism tu maksudnya penggunaan tenaga. Sel dia tu menggunakan tenaga dengan cepat. Dia cepat nak metabolism semua tu. Bila metabolism tinggi, dia makan tapi tenaga yang dikeluarkan tu dah banyak. Nampak tak keseimbangan dia tu? Dia makan banyak tapi metabolism dia pun banyak, jadi benda tu seimbang. Jadi dia tak gemuk, dia kurus. Faham. Ada ke cara nak tingkatkan metabolisme? Itulah cara nak tingkatkan metabolisme. Okay, macam yang Ifa tahulah kan. Ialah macam kita bersenam lah. Sebab bila kita dah selalu bersenam, memang kita dah latih kita punya badan untuk metabolisme tu tinggi. Kita macam ni, dia dah program dia. So bila kita dah berehat pun, dia still akan metabolisme tinggi. Sebab tu kita kena biasakan senaman. Dan senaman ni, dia bukan macam satu hari bersenam 2 jam lah. Lepas tu dah cukup. Itu kuota untuk seminggu. Dia kena konsisten. Satu hari tak apa. Dia macam biar sikit tapi kerap. Macam tu. Konsep dia nak tingkatkan metabolisme ni biar sikit tapi kerap. Macam satu hari 30 minit tapi besok buat lagi. Dengan bersukan lah boleh tingkatkan. Ya, dengan bersukan. Tapi ada juga yang cakap macam minum teh green tea ke apa, teh hijau. Apa lagi boleh tingkatkan metabolisme. Tapi yang tu kena tengok dari segi kajian sebab setakat ni itulah nanti kena tengok, kena baca lagi lah artikel untuk bahagian teh hijau semua tu kan. Okey, terima kasih. Pernah baca lelaki lebih berisiko mengalami obesiti, betul ke? Ya ke? Setahu Ifa, perempuan lagi berisiko untuk obesiti tak? Tak tahu. Ya. Tapi memang mungkin tu bukan risiko lah. Tapi dari segi statistiknya perempuan lagi ramai obes daripada lelaki. Dekat Malaysia ke seluruhnya? Dekat Malaysia. Dekat seluruhnya, selalunya. Tapi dari segi risiko untuk dapat tu rasanya sama je kan. Sebab tapi kalau ikutkan perempuan lah, sebab perempuan ada lagi banyak hormon kan. Lepas tu macam Ifa cakap tadi, pil perancang mana ada lelaki ambil, kita je ambil kan. Tu jadi risiko tu lagi banyak pada perempuan. Dan perempuan sebabkan hormon dia, sebabkan makan ubat-ubatan kan, perempuan. Lepas apa lagi? Lepas tu perempuan lagi ramai obes. Tapi untuk risiko tu tak tahulah. Tapi sebab mungkin perempuan ramai obes sebab perempuan ramai yang tak aktif kot kan. Sebab kita bukan tak nak aktif. Macam Ifa pun bukan tak nak aktif. Tapi macam nak pergi taman tu banyak lelaki je kan. Lelaki je banyak. Kita pun segan lah nak berjogging, nak berlari-lari. Bukan sebab tu. Itulah salah satu sebabnya. Bukan kita tak nak bersenam kan. Tapi persekitaran tak ada yang macam dia buat taman untuk perempuan saja. Bagilah kita lebih selesa nak bersenam kan. Jadi sebabkan faktor-faktor ni menyebabkan perempuan lagi ramai obes dari lelaki. Lepas tu lelaki senang lah nanti kalau kita perempuan kan, kita dah kahwin ke ada yang dah kahwin, mungkin lah kan. Kan selalu dengar kan macam kalau dah kahwin nanti gemuk lah kan, gemuk. Dah ada anak tu selalunya akan gemuk kan. Macam cakap tu sebab apa?
Sebab tu lah, sebab bila kita sibuk kan, sibuk jaga anak, sibuk jaga suami, mana ada masa nak bersenam. Yang lelaki boleh lah goyang kaki, pergi gym. Oh, sebab tu lah kenapa ramai perempuan lagi obes. Kan? Ya. Okey, terima kasih. Ada yang bertanya, dia tanya pengambilan kafein setiap hari boleh bagi kesan buruk tak? Kopi. Kafein, kopi ke yang mengandungi kafein. Okey. Jadi kafein ni dia ada kesan buruk setiap hari Tapi setakat yang Ifah tahu, kopi ni dia boleh buatkan salah satu kesan dia adalah ketagihan lah. Bila dia dah ketagih nak kafein tu, kalau satu hari tak boleh lah, tak rasa tak sedap lah hari ni tak minum kopi kan. Tapi dari kesan dia boleh menyebabkan setengah orang dia okey lah, setengah orang mungkin dia akan rasa dia tak boleh kan, dia macam jantung berdebar semua tu kan, dia macam rasa bila minum kopi tu dia rasa macam jantung dia berdegup laju. Tapi dari segi komplikasi yang lama tu tak pastilah, sebab kalau kopi kosong, teh kosong okey je lah kan. Tapi kalau kopi yang bergula tu ialah dia ada risiko untuk obesiti kan. Kopi dalam tin. Jadi kalau kopi kosong tu setakat yang Ifah tahu lah. Setakat yang Ifah tahu sebab boleh je, macam tak adalah yang macam bawa kepada penyakit yang berbahaya sangat. Asalkan yang kosong lah, yang tak ada gula. Cuma tak nikmat lah orang makannya, tak ada gula kan. Yelah tak ada gula sangat, kurang gula lah kan, mungkin separuh tu. Faham. Lepas tu kan kita selalu dengar kalau makan lewat malam ni bahayakan tubuh badan ataupun berat badan naik. Macam mana nak boleh kaitkan makan malam dengan berat badan naik tu? Dia sama juga konsep macam apa yang kita makan kita keluarkan. Jadi bila kita makan waktu malam ni, lepas tu kita tidur terus, kita tak, yelah kalau kita makan siang kan, kita lepas makan, yelah kita tidur juga. Tapi lepas tu kita bangun, kita nak buat kerja kan, keluarkan tenaga balik. Tapi bila kita makan malam, kita tidur, lepas tu kita tidur pula lama, 6 jam, 8 jam. So memang makanan tu tenaga tu tak digunakan. Jadi bila tenaga tu tak digunakan, time malam tu lah dia jadi lemak. Tapi kalau tengok sebab dia tak adalah nak cakap sebab setengah orang dia makan malam tapi dia tak gemuk. Sebab apa? Ada juga kan? Sebab mungkin dia satu hari dia tak makan, dia puasa lah katakan kan. Time malam je dia makan. Dia tak gemuk. Jadi kita tak boleh nak cakap yang makan malam memang akan gemuk. Dia tengok juga makan malam yang macam berapa kalori satu hari itulah. Mungkin yang makan malam tu ya kali ke-6 dia makan. Dari pagi kan, pagi, tengah hari, malam sebelum tidur dia makan lagi. Tu ada risiko untuk dapat kegemukan. Dia berapa jam lepas makan tu baru boleh baring tidur-tidur tu? Dia tak berapa jam. Macam susah nak cakap, tapi biasanya pencernaan kita ni dah lama lah. Sebenarnya pencernaan kita 4 jam. 4 ke 5 jam macam tu. Tapi kita boleh baring semua tu biasanya orang cakap dalam 1 jam lepas tu. Sebab takkanlah kita nak tunggu 4 jam kan. 4 jam nak ni semua kan. Yang penting kenapa kita tak boleh baring tu sebab bila perut penuh tu dia akan macam terkeluar lah, ada risiko untuk terkeluar balik dari atas kan. Tu yang tak elok tu, dan dia sebenarnya kita punya saluran pemakanan ni kan dari atas ke bawah kan, daripada mulut, masuk perut, usus, lepas tu pergi kepada inilah tempat yang nak keluar tu. Jadi bila kita baring, secara logiknya bila kita berdiri dia akan turun ke bawah. Tapi bila kita baring dia akan straight, dia akan bertakung lah kat situ kan. Tu sebab orang cakap lepas makan jangan baring. Bukan sebab apa, sebab bila kita baring dia akan pencernaan tu lagi lambat lah. Sebab kalau kita duduk dia akan straight je masuk dekat dalam usus tu semua tu macam. Dan dalam kita punya usus ni memang kita ada macam ni mekanisme untuk dia bergerak. Tapi mekanisme tu lagi berkesan dengan gravity. Maksudnya bila kita straight baru lagi senang nak dia nak flow lah. Okay.
Okey, faham ya Izati? Okey, faham. Terima kasih. Ada soalan. Anis tanya, bagaimana obesiti boleh menyebabkan kanser payudara? Okey. Yang ni kita kena tengok sekejap Kita tengok obesity. Sebab setelah sebab selalunya Okey. Sebab kita obesiti, salah satu macam Ifah cakap tadi, salah satu yang menyebabkan kita gemuk adalah hormon kita, betul. Dan kalau kita nak tahu bila kita obesiti ni kita banyak lemak. Lemak ni juga sebenarnya akan mengeluarkan hormon. Kita panggil hormon estrogen. Hormon estrogen. Jadi bila kita ada banyak hormon estrogen ni, dia akan menyebabkan kanser ni kan sebab sel. Maksud dalam badan kita tu sel tu maksudnya dia kan yang normal, contohlah yang normal dia macam A tapi yang tak normal dia B. So bila kita ada hormon ni dia akan kembangkan benda yang sel yang tak normal tu, yang macam kita panggil mutated cell lah. Sel tu dia dah tak, dia macam dah tak ada nak cakap macam bahasa mudahnya nak cakap dia dah cacat lah macam tu kan. Sel tu dah tak elok. So sel kanser ni dia akan berkembang kan. Jadi dia semua adalah yang mempercepatkan proses dia nak macam beranak tu adalah hormon ni, hormon estrogen. Sebab tu salah satu juga risiko nak dapat kanser payudara adalah dengan yang ambil hormon. Orang yang ambil hormon. Biasanya kalau orang yang dah buang rahim dia kan, setengah tu kalau dia buang rahim tu doktor akan bagi dia ubat hormon. Tapi yang ubat hormon tu juga akan yelah sebab kita kan nak cakap dia ada risiko payudara kan orang tak nak ambil ubat hormon. Kita dalam perubatan ni dia memang semua benda, bukan dalam perubatan, dalam hidup kan yang cakap falsafah dulu. Memang semua benda ada benda baik, ada benda buruk dia. Jadi kita nak buat keputusan ni kita tengok mana yang baik, mana yang buruk kan. Jadi bila disebabkan hormon tu doktor bagi untuk kawal penyakit, tapi doktor bagi sebab kebaikan dia lebih lah kan. Tapi hormon tu juga memang ada risiko untuk dapatkan kanser payudara. Jadi kita kalau gemuk dan ke tingkat, conclusion dia kalau gemuk dia akan lagi banyak lemak. Lemak ni akan mengeluarkan estrogen dan estrogen tu yang akan meningkatkan risiko untuk mendapat kanser payudara. Harap menjawab soalan. Okey, terima kasih. Ada lagi tak orang lain yang tanya soalan? Okey, menjawab. Terima kasih. Jomlah sembang-sembang lagi. Kita ada lagi 7 minit. Okey. Tak ada takut. Una boleh? Ada yang ingin bertanya? Ataupun penjelasan Ifah dah sangat jelas dah. Sampai tak ada persoalan nak ditanya. Kalau tak ada nak tanya soalan yang mungkin kita boleh kongsikan, mungkin ada yang ada pengalaman yang macam mana cara dia nak turunkan berat badan ke kan, tips ke dah berjaya. Saya kan dia macam bila buang je dia macam nampak penurunan. Ada kesan kan bila banyak membuang. Dia macam bila membuang dia makin ringan sikit, betul kan? Ya. Sebab tu setengah produk yang kita makan kalau suplemen nak kurus tu kan, dia bukan apa sebenarnya, dia memperbanyakkan buang air kan, buang air besar tu dia banyak kan. Tu yang membuatkan tak sempat nak dicernakan tu untuk membuat lemak. Tapi tak elok juga ambil suplemen tu sebab yelah kurus sekarang tapi apa saja ubat ataupun suplemen yang kita makan dalam badan kita, dia akan pergi kat hati kita. Sebab hati ni tempat yang akan ambil semua, dia akan tapis, dia akan bersihkan. Bila sebab kalau kita ambil toksik terus lah ni kan. Jadi hati ni dia akan ada kesan dekat hati kalau kita ambil suplemen semua. Jadi kalau suplemen untuk kurus ni yang dia biasanya untuk banyakkan buang air lah. Jadi tapi dia akan kesan dekat hati. Tapi kalau yang Izati banyak buang air tu macam mana? Apa dia tips? Lepas makan je dia sakit perut macam tu. Tu memang Izati punya normal memang macam tu lah.
Terutama makan pagi. Dia macam tak boleh nak masuk betul-betul. Oh, okey. Cepat nak tu Ada orang macam tu kan? Pernah dengar tak? Ha. Okey. Yang tu Okey, juga. jadi mungkin soalan terakhirlah bagi saya. Okey. Yang ni mungkin keluar sikit. Yang Ifah kata yang pasal diabetes. Diabetes ni memang tak, orang kata tak ada ubat lah. Dan ada ahli keluarga saya juga diabetes. Dan bila macam mana kita nak tahu kita punya kandungan gula dalam badan kita tinggi ni, akan kadang-kadang tu mata akan jadi kelabu. Betul ke? Oh. Adakah itu satu daripada efek daripada kandungan gula dalam badan tu yang tinggi? Okey. Kelabu tu maksudnya kabur lah. Kabur. Ke mata dia daripada hitam kan, kita kan anak ni hitam dia terus jadi kelabu ke tak? Tak, bukan. Maksudnya penglihatan kita makin kabur. Penglihatan kabur kan. Kalau tak macam tu cantik lah semua orang kan. Semua mata kelabu je macam bukan orang Asia kan. Malaysia. Okay. Memang betul. Yang tu sebab kencing manis ni dia, sebab tu sekarang ni bila kita tengok balik semuanya berpunca dari kencing manis, dan kencing manis ni adalah sebenarnya kan orang nampak macam normal kan. Normal lah ada orang kencing manis. Sebenarnya kencing manis ni yang orang panggil penjahat nombor satu dia akan membawa kepada penyakit lain. Sebab bila ada kencing manis, macam tu lah mata kabur, sebab kita panggil juga dia ada kesan dekat mata. Sebab gula ni dia kan dalam darah. Tapi darah kita kan pergi kat mana? Sebab semua perlukan darah, semua perlukan oksigen. Jadi bila kencing manis ni dah sampai ke mata pun dia boleh pergi. Sebab dalam mata kita pun banyak salur darah. Jadi memang kalau kita dalam medik lah, kita akan panggil kalau ada kencing manis, kita akan cek 3 benda. Kita akan cek dia punya buah pinggang, dia akan punya saraf kat hujung kaki tu, dan juga mata. Kita panggil, tak apalah nanti kan sebut bahasa medik kan jadi pening pula kan. Jadi ada 3 benda ni memang selalunya kita nak tengok sama ada dia punya kencing manis tu terkawal ataupun tidak. Dan kalau dah ada komplikasi, biasanya memang tak terkawal lah. Jadi memang kalau dah kabur tu mungkin, sebab kalau kencing manis pun ada risiko untuk dapat katarak. Pernah tak dengar mata ada katarak? Dekat mata memang dia akan affect juga. Jadi betul lah kan, kalau nak tahu kandungan gula dalam darah kita ni tinggi, salah satunya akan penglihatan jadi kabur. Ya, betul. Tapi kita tak ambil tu sebagai macam mana, itu maksudnya dah sangat, bukan tinggi je, sangat dah tak terkawal, macam dah lama tinggi. Selalu kan kalau kita nak check kandungan gula kan kita cucuk tu kan, cucuk kat sini, tengok bacaan dia berapa. Tapi kalau kita, betul apa yang Husna cakap tu, tapi kalau kita nak check mata je untuk tahu, maksudnya dah terlambat lah. Untuk tahu kandungan gula tu tinggi ke tak. Tapi kita bukan guna untuk tengok kandungan gula tinggi ke tak, tapi kita tengok komplikasi dia. Maksudnya memang dah tinggi sangat lah tu. Okay, harap jelas. Terima kasih. Sama. Okay, sebenarnya tiada soalan pada hadirin. Okay, sidangnya dimulakan. Nampaknya kita telah menghampiri ke penghujung program pada pagi ini. Okay, ribuan terima kasih diucapkan kepada saudari Ifah atas perkongsian yang sangat jelas dan sangat mendalam mengenai isu obesiti ni kan. Macam kita tengok macam tak ada penghujung isu ni. Betul. Kita tengok sabar tahun pun semakin meningkat, iaitu isu obesiti ni. Tak kira terutama di Malaysia lah kan. Macam Ifah dah tunjukkan, kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak pun kita di ranking yang kedua di Asia. Itu bukan satu yang nak dibanggakan lah, tapi itu yang satu membimbangkan. Okey, baiklah. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada sidamanya yang hadir pada hari ini. Okay, sebelum kita mengakhiri program kita, bolehkah kita tangkap layar dulu sebagai kenang-kenangan? Okay, yang mana yang boleh buka kamera boleh buka.
Okey, kita tangkap gambar. Tengok kamera, senyum. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okay, akhir kata lah saya nak share sikit lah pengalaman saya sebab dulu pun sebab sebenarnya saya pernah obes, tak adalah obes, sekarang pun tak adalah BMI normal sangat kan. Itulah bila bagi talk ni rasa macam cakap dekat diri sendiri. Tapi betul, tapi apa yang saya nak kongsikan pengalaman saya pernah, dan yang ialah macam saya cakap kan susah kita nak bersenam ni sebab kita pun semua ni dan yang saya rasa tips yang saya rasa berguna adalah sebab kita kena tahu kalori intake kita, maksudnya berapa kalori yang kita ambil kan. Dan kalau kita tak boleh kawal nafsu makan kita, at least kita tahu makan berapa kalori yang kita makan. Contoh macam kita nak makan coklat, nak sangat makan coklat, tak apa makan coklat, tapi kita ambil satu yang kecil tu kan. Dan yang macam yang Ifah buat dan orang jarang lah Ifah rasa orang bagi tahu ni adalah sebenarnya yang kuah. Kalau kita makan kuah kan, kuah tu sebenarnya ada banyak kalori. So kalau macam Ifah yang tak adalah nak cakap diet, tapi macam yang membantu untuk menurunkan berat badan ni adalah kalau boleh makan nasi tu jangan ada kuah. Kuah tu, jadi kita makan kuranglah sikit kalori kan. So memang makan nasi, ikan ke, yang kuah tu ambil sikit je, just macam nak rasa kan. Tak adalah dia macam ikan kosong je kan, ada kuah, tapi kuah tu jangan banyak. Dan kalau kita makan macam mi kari ke, asam pedas ke kan, sedap je makan dia punya kuah semua tu. Sebab tu yang Ifah rasa macam senang tips nak kurangkan kalori adalah bila makan benda yang berkuah tu, kita makan guna garpu, jangan makan guna sudu. Sebab kita tak nak makan kuah dia, sebab kuah sebenarnya ada banyak kalori. Okey, lepas tu air manis. Ya, betul, orang diet tak makan kuah. Itulah. So, kuah memang macam mana? Ya, betul, dalam kuah banyak lemak. Ya, betul, Hanis. Kuah memang banyak lemak. Lepas sebenarnya kalau kita tak ada nak kurangkan berat badan, sebenarnya senanglah juga nak kurangkan berat badan, sebab kalau kita tak, kan macam Ibu cakap, nak balancekan tu dari segi masuk ataupun keluar. Kalau kita tahu kita susah nak keluar, macam susah nak bersenam semua tu, kita kurangkanlah apa yang kita masuk. Tapi nak kurangkan yang kita masuk ni lagi senang. Sebab kita kena tahu benda yang sadar kan, dia kuah memang sedap. Sebab itulah dia macam kita panggil kalori kosong kan, kalori yang tak mengenyangkan. Dia ada kat situ tapi dia tak mengenyangkan pun. Tapi dia kalori dia tinggi. Ini macam kuah, air manis. Sebab tu kalau air manis tu memang pantang lah. Kalau minum air manis tu, kita tak kenyang pun tapi dia ada kalori kat situ banyak kan. Jadi kalau macam tips Ifah nak kurangkan berat badan, jangan minum air manis dan juga jangan makan kuah. Dan bersenam tu biarlah buatlah juga, tapi pun sejujurnya Ifah pun susah lah juga. Ialah sebab kita sibuk semua tu kan. Okay, harap membantu Ifah je. share je lah. Tadinya saya ni kena makan yang tak ada kuah lah. Ataupun tapis kuah dia, macam kuah dia. Kuah tu just nak perasa je lah, nak rasa. Yelah kan makan mi kari tak ada kuah, macam mana? Mi je lah. Okay, Ifah. Okay, terima kasih banyak Ifah. Okay, akhir kata saya bagi mewakili pihak pengajar, kami ingin mohon maaf andai ada sebarang kekurangan ataupun kelemahan sepanjang program ini berlangsung pada hari ini. Dan terima kasih banyak Ifah atas keluangan masa pada hari ini, ganggu hujung minggu. Tak apa, terima kasih atas jemputan. Sama. Okey, rasanya itu sahaja untuk program pada pagi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.